tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat menyambung kembali kuliah kita setelah sekian lama kita bercuti. Jadi alhamdulillah kita dapat meneruskan semula dan kita mendoakan agar COVID-19 ini nampak semakin menurun dan kita dapat menjalankan kehidupan sebagaimana biasa, insya-Allah. Dan mudah-mudahan momentum semangat untuk kembali mengimarahkan surau itu perlu dibajai semula. Bayangkanlah lama-lama tinggal ni, ramai rasa nak mari, dia nak mari Jumaat ya. Waktu dia tak datang. Hari Jumaat pakat berebut. Waktu lain banyak kuota kosong, tak datang. Sebab apa? Sebab dia punya momentum tu makin lari lah. Jadi kita nak bajai semula, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, kita nak sambung perbincangan kita yang mana kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Al-Imam Syafi'i, kitab fiqh mazhab Syafi'i jilid yang ke-6 kan. Kita hari tu yang saya tanda lah, lama dah kuliah kita berhenti ni. Yang saya tanda di bawah tajuk hukum kontrak tukaran mata wang betul lah? 1391 di bawah tajuk apa? Sewa. Sewa, penyewaan. Okey. Baik, tuan-tuan, macam biasalah bagi sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, sama ada soalan yang berkaitan dengan tajuk ataupun soalan yang di luar tajuk, boleh diajukan kepada saya melalui WhatsApp ataupun SMS ke talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, kalau ada apa-apa soalan nak bertanya, maka anda boleh WhatsApp kepada saya di talian 019 324 1364. Baik, kita nak sambung qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Jenis dan syarat penyewaan, bab sewa, bab al-ijarah, bab sewa. Terdapat dua jenis kontrak sewa, satu sewa barangan dan satu lagi sewa jaminan. Sewa barangan ialah sewa yang membabitkan perkhidmatan yang diperoleh daripada barangan tertentu. Contoh, pemilik berkata, saya sewakan rumah ini kepada anda. Orang rumah banyak, maka dia sewa lah. Jadi orang yang menyewa tu, dia membayar bayaran sewa kerana dia mengambil manfaat daripada sewa tersebut. Jadi secara urufnya orang hak sewa rumah ni, apakah bayaran elektrik dan juga air di bawah tanggungjawab tuan rumah ataupun penyewa? Secara uruf kadang-kadang dia tak sebut pun dalam akad. Contoh tak sebut, okey, saya sewa rumah ni dengan harga RM900 sebulan, dia kata aku terima. Dia tak habang pun bil air, bil api siapa nak bayar. Bila mai sebulan dua tak apa lagi, 3-5 bulan dah tak bayar. Kalau pemilik tanya kepada tukang sewa, tak bayar ke? Dia kata itu sewa rumah aja, kan? Jadi tuan lah bayar. Dia guna air banyak, dia guna api banyak. Tuan-tuan, kita kena mengguna pakai walaupun tidak ada dalam akad, tetapi mengguna pakai hukum uruf. Hukum uruf menyatakan bahawa penyewa yang bayar api dan air. Sebab penggunaan dia tak tentu. Mungkin dia guna sikit, dia guna banyak. Maka pengguna ataupun penyewa tadi, dia bertanggungjawab di atas pembayaran bayaran elektrik dan juga api secara uruf. Tetapi kalaulah dikatakan satu tempat tu uruf dia dah, uruf dia ni sewa ni banyak sewa aja, hak lain semua automatik ditanggung oleh tuan punya tuan rumah, maka kalau uruf macam tu terpaksa akad.
sekiranya kalau berlaku pertikaian yang tidak ada dalam akad. Tetapi kalau tuan rumah kata tanah, aku nak janji siap-siap bulan akad, dia kena bayar. Aku tak lagi diguna banyak jenuh aku. Tak baloi dengan sewa kan. Maka diguna pakai yang berdasarkan kepada akad tersebut. Contohnya lagi dia kata aku sewakan kereta ni untuk kamu. Jadi itulah contoh sewa lah. Yang kedua sewa jaminan. Yang tadi sewa barang. Yang kedua sewa jaminan ialah sewa yang membabitkan perkhidmatan yang diperoleh melalui jaminan pemilik. Contohnya penyewa menyewa atau mengupah seseorang untuk menghantarnya ke suatu tempat menggunakan sebuah kereta yang dinyatakan sifat-sifatnya berdasarkan jaminan pemiliknya, atau menyewa sebuah kereta yang dinyatakan sifatnya berdasarkan jaminan pemiliknya untuk tempoh tertentu. Contoh lain, pengupah menetapkan suatu kerja yang perlu dilaksanakan dengan jaminan orang yang diupah. Contohnya buat binaan atau menjahit pakaian atau sebagainya. Jadi maknanya sewa atas perkhidmatan. Sewa perkhidmatan. Dia sewa Grab. Sewa Grab untuk hantar kat kawan dia ni. Something kan. Jadi perkhidmatan itu juga bila kawan ni ambil manfaat, maka dia boleh kita kata mengambil upah di atas perkara tersebut. Baik, apa syarat sewa barangan? Barang yang disewa mesti ditetapkan. Kalau dia ada 2 biji kereta nak sewa, dia kena tetapkan kereta mana baru kontrak itu sah. Ni kita sewa kereta, tapi dia tetapkan. Ambil yang ni lah, aku tak kata yang ni. Tadi tak abang, nampak tak? So dia nak kena tetapkan. Tidak sah menyewa salah satu daripada 2 buah kereta. Tak apalah sewa nak salah satu lah. Tak boleh. Dia dah gharar kat situ. Salah satu tu hak mana? Kena very clear. Kena jelaskan. Baik. Yang kedua, barangan yang disewa mestilah wujud dan dipamerkan di hadapan kedua-dua pihak ketika memeterai kontrak sewa. Kalau pemilik kata aku sewa ke rumah aku atau kereta aku, sedangkan mereka tidak berada di rumah tersebut atau kereta tersebut tidak dipamerkan, kontrak tak sah. Sebab apa? Sebab dia sewa benda yang tak ada, benda yang tak tahu wujud tak wujud, benda yang tak tahu. Ramai hari ni yang buat macam tu, tak ada pun, kononnya ada, dia menipu kat situ. Maka untuk menghalang daripada berlaku penipuan-penipuan seumpama itu, maka barangan yang disewa tu mesti ada, mesti wujud. Yang ketiga, penggunaan khidmat atau manfaat barangan tersebut tidak ditangguh selepas kontrak dimeterai. Contohnya pemilik menyewakan rumah untuk disewa pada tahun depan, ataupun dia menyewakan dirinya, dia akan mulakan kerja bulan depan, atau dia menyewakan keretanya esok, atau dia menyewakan rumahnya selama setahun atau sebulan, bermula di awal bulan depan dan seterusnya. Jadi maknanya ditentukan. Ditentukan. Baik. Syarat sewa jaminan. Bayaran sewa serta merta dan diserahkan dalam majlis kontrak. Sewa jaminan tadilah kita sebut tadi. Kerana dia sewa perkhidmatan. Sewa jaminan ni dia sewa perkhidmatan. Maka dengan itu penyerahan sewa mesti dilakukan ketika majlis kontrak. Baik. Sekiranya kedua-dua pihak bersetuju menangguhkan bayaran sewa, kontrak tersebut tidak sah walaupun ia diserahkan dalam satu majlis. Dia kena on the spot. Dia kena sebab dia melibatkan jaminan dan juga perkhidmatan. Dan spesifikasi barangan yang ditawarkan oleh perkhidmatan itu hendaklah dinyatakan dengan jelas. Contoh, penyewa memeterai kontrak dengan syarikat pengangkutan supaya menghantar barangan ke sebuah negara. Pada ketika itu jenis pengangkutan yang akan digunakan perlu dinyatakan dengan jelas. Lori ke, kereta ke, van ke, pengangkutan udara ke, laut ke, darat ke, kereta besar ke, kereta kecil ke, ini semua nak kena clear. Ini dalam konteks perkhidmatan. Dia menggunakan perkhidmatan, jaminan perkhidmatan. Dia bukan ambil benda terus kat kita, ambil benda terus kita, tak apalah, kita tengok semua, kita ambil, maka kita bayar sewa kan. Okey, clear. Sekarang ni kita tak ambil benda tu, kita hanya menggunakan khidmat. Jaminan perkhidmatan, dia menjamin khidmat dia tetap akan terlaksana, tapi dia akan uruskan. Itu. Jadi kita kena spesifikasi, kena betul-betul ya.
Dia kata dia janji, tiba-tiba kita kata hantar barang sekian. Tiba-tiba dia bagi van hak lama tu, hak rosak tengah jalan. Barang kita tak akan sampai tepat pada masanya. Jadi kita akan menanggung kerugian. Maka itulah syarak tidak mahu perkara-perkara seumpama itu berlaku. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hukum kontrak sewa. Apabila kontrak sewa memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, kontrak tersebut sah. Dan segala hukum yang berkaitan, yakni implikasi syariat, akan terpakai sebaik saja kontrak dimeterai, iaitu hak milik penyewa terhadap khidmat yang disewa disahkan oleh penyewa berhak menggunakannya. Yang kedua, hak milik pemilik sewaan terhadap bayaran sewa, itu bayaran bagi perkhidmatan diserahkan kepada penyewa. Dua-dua dapat manfaat lah. Seorang yang menyewa ni dia dapat manfaat bagi hak disewa. Orang yang bagi sewa dia dapat manfaat dari sudut harganya. Jadi masing-masing dapat manfaat masing-masing. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bagaimana jika barangan yang disewa tu rosak selepas sebahagian khidmat saja digunakan? Sebahagian tak guna habis lagi, guna separuh rosak. Jika bahagian yang telah digunakan pada kebiasaan yang boleh dimanfaatkan, pemilik berhak memperoleh bayaran sewa bagi bahagian yang telah digunakan. Contoh, jika penyewa menyewa sebuah kereta untuk bawa ke satu tempat, lalu kereta itu rosak sebelum tiba, pemilik berhak memperoleh bayaran sewa untuk jarak yang telah dilalui, hanya jika penyewa boleh meneruskan perjalanan dari tempat tersebut tanpa perlu berusaha payah, ataupun penyewa mempunyai urusan tertentu di tempat tersebut. Jika khidmat manfaat daripada bahagian yang digunakan biasanya tak boleh dimanfaatkan, contohnya tempat kereta tersebut rosak, biasanya bukan tempat tuju atau sukar untuk meneruskan perjalanan, pemilik tidak berhak memperoleh walau sedikit pembayaran sewa. Ini sama seperti barangan yang dijual rosak sebelum diserahkan, atau sebelum satu barangan boleh digunakan khidmatnya sedikit ataupun digunakan sepenuhnya. Jadi kalaulah barang sewa tu rosak, dilihat keadaan rosak macam mana. Rosak tengah jalan, kereta rosak tengah jalan, kawan ni ambil teksi, diteruskan perjalanan, so dia tinggal lah kereta tu. Jadi hak bagi sewa layak dah dapat manfaat, dapat, tapi kena potong lah. Manfaat setakat mana hak digunakan lah, hak mana digunakan. Tetapi kalaulah menyebabkan dia tak boleh langsung buat kerja dia, mati-mati tengah jalan dalam keadaan di hutan belantara, habis, dia tak boleh nak laksanakan terus tugas dia itu, dia pun rugi juga. Maka pada ketika itu penyewa tidak berhak untuk mendapat harga tadi. Sebab apa? Sebab perjanjian macam lain, tiba-tiba yang dapat macam lain. Tuan-tuan, sebenarnya saya nak sebut satu kaedah, satu dawabit. Muamalat dalam Islam ni, dia tak nak bagi bergaduh, itu je. Kalau ada benda-benda yang tak jelas, benda-benda yang nampak melakukan kezaliman kat sebelah pihak, maka perkara itu akan ditiadakan oleh hukum syarak. Sebab apa? Sebab muamalat ni apa? Muamalat ni hubungan manusia dengan manusia. Itu muamalat. Muamalat ni interaksi kita sesama kita. Sebab tu jual beli ni interaksi customer dengan penjual. Kita nak sewa, interaksi antara orang bagi sewa dan orang menyewa. Orang nak pergi pajak gadai, interaksi di antara orang yang menggadai dan juga pemberi gadai. Interaksi orang nak berhutang, pemihutang dengan penghutang. So interaksi di kalangan manusia, itu yang kata muamalat. Jadi bila interaksi di kalangan manusia ni, dia tak nak ada unsur-unsur yang boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan, pertelingkahan, perselisihan. Sebab Islam sangat-sangat nak avoid benda ni. Sebab itu Quran kata apa? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, kita bersaudara. Tapi bila berlaku benda-benda yang orang kata under carpet tadi, yang disembunyikan, di situ akan berlaku pertelingkahan. Sebab itu kalau kita jual barang, tuan-tuan, kita tak boleh menyembunyikan keaiban barang tersebut. Kita bersalah. Kita bersalah. Berapa ramai orang hari ini jualan online, Allahu Akbar, saya tak tahulah, tak ada etika langsung. Bohong banyak. Dia punya cerita produk ni, ya Allah, tak ada cacat celah langsung. Sampai-sampai tengok 50% pun tak ada.
Menipu tak nama dia? Menipu. Haram tak hukum dia? Haram. Pasal apa? Pasal dia akan menjejaskan hubungan. Kalau kita dapat barang lagu tu, kita nak marah tak? Kita nak marah tak? Kita marah kan? Apa punya goreng, punya bagus, punya goreng, sampai-sampai kat aku lagu ni je, bohong. Jadi menyebabkan berlakunya pertelingkahan. Itu yang Islam nak avoid. Sebab itu apa-apa benda yang boleh menyebabkan pertelingkahan, maka perkara ini dihapuskan. Kalau ada unsur gharar ke, tadi kita kata benda yang tak jelas, oh tak boleh, tak jelas. Pasal apa? Bila tak jelas ni, dia akan menyebabkan berlaku pertikaian, dia akan berlaku pergaduhan dan sebagainya. Dia tak tetap kada upah, tak apa. Tak apa, nanti kita kira. Ada tak? Berlaku tak tempat kita gitu? Banyak. Tolong buat ni upah. Tak apa, nanti kita kira. Nanti. Apa kita lebih kurang, nanti kita kira. Lepas tu siap kerja. Dia kata ni 3,000. Terkejut dia. Pasal 3,000? Nampak? Pasal tidak ditetapkan daripada awal. Hangat hati 3,000, apa orang lain buat 2,000? Dah aku buat sungai teruk, dia kata. Itu punca dia. Punca dia kita tak tetap daripada awal. Punca dia tak pakai lepas lagu tu. Pakai lepas lagu tu ada gharar. Bila ada gharar, dia akan buka ruang kepada penipuan, dia akan buka ruang kepada tidak redha, dia akan buka ruang kepada macam-macam akan berlaku. Lalah kali takat ni je lah hubungan kita. Anak sangat 3,000 ambil, tapi takat ni je lah. Nampak? Akhirnya menyebabkan berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam. Ini yang Islam tak mau. Itu konsep tu, tuan-tuan. Kata kita tahu yang tu senang, kita beretika, kita akan ikut dia punya, follow dia punya akhlak yang diberikan. Sebab tu saya risau, tuan-tuan. Tambah-tambah zaman PKP ni, orang menengok online banyak. Tak salah menengok online ni, tapi menipu banyak. Tak payah tipu, cerita betul ya. Ada kecacatan pada barang tu, sebutlah barang ni dia memang dia motor dia tu biasa duk tahan 6 bulan, tahan lah. Lepas benda tu tak jamin lah, kan. Sebab dia aku benda ni import daripada Cina lah. Contoh dia kena begitu betul. Ni dia bohong. Dia kata, oh motor dia 3 tahun garanti apa? Itu belum lagi orang menipu, tuan-tuan. Tuan-tuan nak beli kereta ni saya nak cerita, kadang-kadang berlaku realiti dalam masyarakat kita. Nak beli kereta, antaranya orang tengok mileage ni. Mileage kereta berapa? 100,000, 200,000. Tuan-tuan tahu tak berapa ramai orang nak menipu duk tukar mileage? Berapa ramai orang hak menipu, dia boleh tukar meter tu, mileage tu dia boleh tukar. Hak 200,000 jadi 20,000 je. Ingat halal ke perniagaan macam tu? Kalau kita tahu yang sebenar, agak kita marah tak? Kita ni kalau kita tahu benda sebenar, kita tak tahu tak apa, kita tahu macam mana kita marah kan? Itu yang Islam larang. Itu Islam larang. Sebab apa? Sebab penipuan-penipuan yang seumpama itu, dan benda ni banyak berlaku, terutama di akhir zaman ni. Orang nak untung cepat. Orang kira nak ambil untung dia, tak kisahlah macam mana keadaan sekalipun, untung pas sangat, tuan-tuan. Ya? Segala rezeki tu Allah yang tentukan. Kita ni tukang usaha aja. Tapi kalau kita usaha dengan cara tak betul, Allah juga menentukan rezeki yang kita dapat tak berkat. Bila tak berkat, banyak mana pun tak akan cukup. Banyak mana yang akan kita peroleh pun tidak akan memenuhi keperluan kita. Sebab itu benda-benda seumpama ni perlu dijelaskan. Itu yang kita nak cerita, tuan-tuan. Baik. Hak menggunakan perkhidmatan. Tak apalah, bacalah ini. Kontrak tidak sah. Jika mana-mana syarat kontrak sewa tidak dipenuhi, kontrak tersebut tidak sah, dan penyewa perlu memulangkan semula barang yang disewa jika dia telah menerimanya. Jika penyewa telah menggunakannya atau berlalu suatu tempoh pada kebiasaan yang penyewa sempat menggunakannya, penyewa perlu membayar kadar yang sepadan sepenuhnya. Sama ada kadar tersebut sama dengan kadar yang ditetapkan atau lebih tinggi atau lebih rendah. Baik, jadi maknanya kalaulah kontrak ataupun akad itu telah dilanggar, kontrak dilanggar. Sebab
Itu pentingnya akad, tuan-tuan. Akad tu penting. Kita jangan pandang remeh. Benda tu mengikat. Akad kita tu mengikat. Kalau kita tak ikut kontrak, maknanya kita dah langgar lah. Kan? Okey, balik kepada tanggungjawab ke atas barang sewaan. Orang yang memegang barangan sewaan dianggap sebagai pemegang amanah. Oleh itu dia tak perlu menanggung segala kerosakan atau kecacatan yang berlaku pada barangan tersebut. Sama ada ia berlaku ketika khidmat barangan tersebut digunakan sebelum atau selepasnya. Alasannya ialah barangan ini diterima sebagai hak penyewa kerana tak mungkin khidmat barangan ini boleh digunakan oleh penyewa sedangkan khidmat ialah subjek kontrak sewa. Jadi maknanya contoh dia guna kereta kan. Guna kereta sikit sebanyak kan. Dia akan menyebabkan mileage-nya bertambah contohnya. Takkan tak bertambah. Kan? Begitu. Atau dia guna barang rumah. Rumah furnish. Jadi maknanya sofa dia guna tu. Takkan tak hui. House. Mestilah house kan. Dia nak kena bayar atas house sofa tu. Nanya kalau begitu. Apa dia bagi ni? Jadi maknanya tuan-tuan, itu dia kata, maknanya dia kata dia ni pemegang amanah saja. So dia tak boleh dia bukan liability atas dia kalau berlaku kerosakan dan kejahatan, kecuali kalau kecuaian tu datang daripada dia. Dia sendiri pergi buat satu benda yang menyebabkan melakukan kerosakan. Itu dia punya punca. Itu lain lah. Tapi kalau berlaku kerosakan itu dengan sendirinya, maka itu dia tidak bertanggungjawab. Maka dengan sebab itu sebarang kerosakan atau kecacatan pada barangan yang disewa tidak akan ditanggung oleh penyewa, sebagaimana ia bukan berpunca daripada salah laku dia atau kecuaian dia. Bukan kecuaian dia. Kecuali kecuaian dia buat kereta bam, dia hentam dia hentam tiang elektrik, dia bertanggungjawab lah. Sebab dia cuai. Sebab dia cuai, maka dia kenalah dia punya kita kata membayar ganti rugi. Tapi apapun hari ini kalau barang-barang tertentu dia ada insurans. So tak apalah, dia boleh cover lah insurans tersebut. Contoh dia kata, apabila penyewa menyewa sebuah rumah kediaman dan dia mendiaminya, rumah ni kemudian terbakar berpunca daripada alat memasak yang biasa digunakan dalam rumah dan bukan kerana kecuaiannya. Memang dapur tu ada masak macam biasa ya. Sendiri dia terbakar. Mungkin main fuse ke, litar pintas, dia bukan kerja dia, bukan dia punya penyebab benda nak berlaku. Kan? Litar pintas atau kilat main bom, rumah terbakar. Maka dalam keadaan ini penyewa tak perlu bertanggungjawab akibat kerosakan kebakaran itu sebab dia bukan cuai. Benda tu nak berlaku bukan daripada kecuaian dia. Namun demikian, jika kebakaran berlaku bukan disebabkan oleh apa yang biasa berlaku, contohnya penyewa membuat pembakaran. Lah rumah tu dia buat bakar pula, bakar besi ke apa ke, dia buat bisnes pula dekat situ, orang tak tahu kan. Tiba-tiba dia duduk bakar, terbakar rumah. Itu dia bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab itu datang daripada kecuaian diri dia. Sebab perkara bakar besi atau bakar something tu tak termasuk dalam sewa rumah maknanya. Tapi kalau masak, memanglah benda tu benda normal. Mana ada orang sewa rumah tak masak? Kan? Masak tu benda normal. Terbakar dia buat masak, dia buat macam mana? Tetapi kalau dia ambil atau buat sesuatu yang di luar batas-batas kebiasaan dalam menyewa, contoh tadi dia buat itulah pembakaran, dia duduk bakar buat kerih ke apa kat rumah tu. Mana ada itu rumah kediaman, apa pasal dia buat bakar kerih kat situ pula. Tiba-tiba bukan takat bakar kerih dia duduk duduk kita welding kan. Welding gedung-gedang, tiba dengan rumah-rumah terbakar. Itu dikira kecuaian daripada pihak diri dia. Maka penyewa perlu bertanggungjawab kerana dia menyalahgunakan rumah tersebut daripada tujuan asal penyewaan. Dia salah guna. Rumah ni untuk disewa macam tu, sewa untuk diduduki, tiba-tiba dia salah guna, sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan pemilik, dia buat kelang pula. Dia buat tukar welding pula. Terbakar rumah, itu dia bertanggungjawab. Demikian juga jika kebakaran berlaku disebabkan oleh kecuaian. Contoh, penyewa membiarkan api menyala ketika tidur.
Dia saja duk sambut happy birthday to you anak dia biar ni biar syok pula kata. Tengok lilin banyak-banyak dia bubuh keliling rumah, dalam rumah kan ibu dia biar. Tiba dia tidur dia biar begitu aja, kecuaian dia. Tiba-tiba api tu sambat langsir, sambat habis. Maka dia bertanggungjawab. Penyewa perlu bertanggungjawab di atas segala kerosakan yang disebabkan oleh kebakaran tersebut. Kerana apa? Kerana dia cuai. Dia biar api menyala, dia pergi tidur. Dia cuailah benda tu. Malah kecuaian itu memang satu benda yang jarang dilakukan oleh orang ramai. Dan bercanggah dengan perintah syarak. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Jangan kamu biarkan api menyala di rumah kamu ketika mana kamu sedang tidur. Bercanggah pula dengan hukum syarak. Nabi tak bagi kita. Bukan takat api menyala kalau kita tidur ni, Nabi suruh tutup lampu pun. Tuan-tuan tahu tak? Memang ada hadis suruh tutup lampu ketika tidur. Rupanya hari ni orang buat kajian. Ni orang putih lah. Orang putih dia rajin buat kajian ni, tapi dia pun bukan relate pada hadis pun, dia tak tahu pun. Dia buat kajian mendapati bahawa tuan-tuan, orang yang tidur dalam keadaan lampu terbuka, cerah, dia menyebabkan mengaktifkan sel-sel kanser dalam badan. Itu kajian yang barat buat. Bila kita tengok hadis Nabi tak beritahu sebab apa, tapi Nabi beritahu tidur kena tutup lampu. Bahkan dari sudut nyenyak pun, kalau kita tidur lampu menyala, walaupun mata kita pejam, tapi sebenarnya dia tak betul-betul, tak menyerap, dia panggil kan. Dia kata, saya ni buat macam mana kau tak buka lampu, takut tak bangkit. Tak bangun kan. Agaknya tu cerah menerang, tidur dalam cerah tu, itu tak elok. Nabi pun sarankan, dan rupa-rupanya ada kajian pun dibuat, memang dia memberi kesan mudarat dari sudut kesihatan. Jadi siapa-siapa yang tidur buka lampu, balik fikir baliklah. Kan tutup tutup. Ada jenis orang penakut. Ada jenis orang dia penakut. Dia tak tahulah. Kalau muda-muda lu menakut, tak apa, ambil ketua menakut lagi. Takut apa dah, dia kata takut hantu kata. Gelap-gelap tak berani. Okay. Tuan-tuan, sampai peringkat umur tuan-tuan, kita takut Allah Ta'ala ialah. Makhluk-makhluk ni dia tak boleh buat apa pun sebenarnya. Kan? Nak takut biasa tu boleh lah, bukan tak boleh takut langsung, tapi patut ada batasan-batasan dia. Jangan sampai takut tu sampai tahap anxiety. Kan? Sampai tahap penyakit tu. Kalau takut yang berlebihan. Dan satu ketika baginda diberitahu tentang kebakaran yang berlaku di rumah sebuah keluarga di Madinah pada waktu malam. Lalu baginda bersabda, inna hadhihi an-nar innama hiya aduwwun lakum fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum. Sesungguhnya api ini satu musuh bagi kamu. Oleh itu apabila kamu nak tidur, maka padamkanlah ia bagi mengelakkan bahayanya daripada kamu. Jadi maknanya begitu. Kalaulah kita ni elektrik putus, kita guna pelita kan. Nak tidur padam, jangan biar. Sebab apa? Sebab mudah saja angin mai bertiup sikit ke apa ke, kita boleh pasang kipas, dia punya api itu terbang sikit, kena kain ke, kena langsir ke, kena buku ke, kena apa, sat saja dia akan merebak. Baik. Termasuk juga jika kebakaran tersebut berpunca kerana membiarkan punca kebakaran berada di tangan kanak-kanak atau yang seumpama dengan mereka. Begitulah dia kata, dengan semua kerosakan pada barangan sewaan yang berpunca akibat salah guna. Contoh penyewa menyewa sebuah kereta penumpang dan dia memandu laju di jalan yang sibuk atau jalan yang tidak elok hingga berlaku kerosakan. Dia cuai, dia saja dia buat sesuatu yang tidak sepatutnya, maka dia juga bertanggungjawab. Begitu juga jika penyewa cuai menjaga barangan sewaan. Contohnya penyewa meletakkan barangan tersebut di tempat yang tidak sesuai, seperti meletakkan kereta di tengah jalan atau di tempat yang tak selamat. Dalam keadaan ini penyewa perlu bertanggungjawab dengan semua perkara yang berlaku ke atas barangan sewaan. Tapi kalau dia letak tempat selamat dah, tempat biasa orang letak, tiba-tiba berlaku kerosakan, orang main aksiden, tu dia tak tanggungjawab lah, sebab dia dah letak elok-elok dah. Tapi kalau dia letak dengan cara tak betul, dia letak tengah jalan ke, letak tempat lalu lalang ke, bukan tempat parking pun, tiba berlaku kerosakan, aksiden, maka dia bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab balik tadi kepada kecuaian dia. Itu keadaan dia.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Begitu juga penyewa perlu bertanggungjawab jika dia menggunakan barangan sewaan di luar tempoh sewaan, atau dia tidak menggunakannya tapi tidak menyerahkan semula kepada pemiliknya. Namun jika penyewa tidak menggunakan dan berlaku sesuatu sebelum sempat dia memulangkannya atau sebelum sempat dia melepaskan hak antaranya dengan pemiliknya, dia tidak perlu bertanggungjawab. Hukum itu disamakan dengan hukum kerosakan sebelum tempoh sewa tamat, kerana ketika itu dia tidak dipertanggungjawabkan. Dia tak guna dah sebenarnya, nak tunggu sampai kepada balik pada pemilik, ya tiba-tiba berlaku banjir contohnya, benda tak diingini, dan benda tu bukan daripada kecuaian diri dia, maka dia tidak bertanggungjawab lah. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu kita lihat sebahagian perkara yang berkaitan dengan sewaan yang saya sebut tadi. Antaranya ialah etika, bagaimana Islam mengatur dalam konteks itu supaya apa? Supaya ianya berlaku sesuatu yang tidak menimbulkan pergaduhan, permusuhan dan sebagainya. Saya nak tengok sekejap soalan, kalau ada mereka yang tanya soalan ni untuk saya jawab. Okey, ada ni satu dalam SMS ni. Ustaz, tolong jelaskan isu selepas solat fardu imam berzikir dan kemudian berdoa. Ada di kalangan ahli jemaah yang ikut berzikir sama imam, tapi apabila imam berdoa dia akan keluar, dan ada kalanya dia buat solat sunat. Adakah adalah hadis atau pendapat ulama yang melarang berdoa beramai-ramai mengikut imam khusus lepas solat fardu? Baik tuan-tuan, tidak ada tak ada larangan untuk kita nak doa bersama imam, bahkan itu lebih baik. Namun begitu, kalau kita nak doa sendiri pun tak apa, dia tidak ada larangan juga. Sebab mungkinlah imam nak doa, kemudian dia ada doa khusus dia sendiri nak minta kepada Allah Ta'ala. So lepas zikir apa, dia keluar biduk penyuruh tu dia doa, boleh juga, tak ada masalah. Benda ni adalah satu, kita kata choice untuk kita. Kalau kita pun tak tahu nak doa apa, kita ikut doa imam, sama-sama amin lah. Apa yang imam minta, kita pun minta yang sama. Kan? Boleh. Tapi kalau ada orang dia ada doa tersendiri yang dia nak minta sungguh kepada Allah Ta'ala, yang dia perlu bersendirian, boleh juga. Jadi tak ada isu benda ni. Tidak jadi isu, tak ada masalah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada Ustaz bagi tahu yang kita boleh berdoa waktu baca surah Fatihah bila sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ulang 7 kali kemudian kita doa. Soalan saya, ada ustaz yang kata boleh doa bila-bila masa saja, tapi ada ustaz yang kata tak boleh buat cara tu waktu tu kita solat. Dia gini tuan-tuan, Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Okey, dalam solat ni yang pertama kita kena faham, dia ada 3 perkara aja boleh buat dalam solat. Yang pertama, Al-Quran, bacaan Al-Quran. Okey, Fatihah tu Quran, surah tu Quran. Okay. Yang kedua adalah zikir. Zikir Subhana rabbil azim wa bihamdi, Subhana rabbil a'la wa bihamdi, Rabbi ighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afan. Ini adalah zikir. Maknanya boleh Subhanallah, lepas tu kita tegur imam, boleh. Imam salah, Subhanallah, sebab itu zikir. Boleh. Yang kedua zikir. Yang pertama baca Quran, yang kedua zikir. Yang ketiga doa. As-salah itu sendiri, solat itu sendiri bermaksud doa. Jadi kita boleh berdoa dalam solat. Boleh doa. Cumanya, adakah setiap waktu nak doa? Tidak. Memang ada cadangan tertentu. Ada kata, lepas iyyaka na'budu wa iyyaka kita pun berdoa. Sekali lepas waladhdallin kita baca doa. Sebenarnya bagi saya lebih baik kita mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Walaupun doa tu tak salah dalam solat, tetapi biarlah pada tempat-tempat yang ditentukan. Contohnya Nabi ajar pada kita sebelum tahiyat akhir, sebelum kita bagi salam, lepas tahiyat akhir, doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Contohnya, maka kita bacalah waktu itu. Begitu juga doa yang diajarkan waktu kita sujud, kita nak, terutama kalau solat seorang-seorang lah, kalau solat jemaah tak payahlah lama-lama.
ikut imam lah. Solat seorang-seorang, kita doa waktu sujud. Ya. Lebih kepada waktu-waktu yang tempat-tempat yang tertentu. Adapun baca Fatihah ni kita baca perhabis, jangan duk selang-seli dengan doa pula. Tak apa nak kena. Tambah pula ulang 7 kali pula. Iya kena nasta'in ulang 7 kali pula kan. Fatihah tak habis-habis lagi. Haru kan tu. Maka dengan sebab itu, walaupun dia tidak membatalkan salat, sebab dia masih lagi kategori yang dibenarkan sebab doa, cuma kita kata tak kena pada tempat. Tak kena pada tempat. Baik. Seterusnya kita lihat soalan. Seperti mana boleh makan babi semasa darurat? Adakah judi juga dibolehkan jika itu satu-satunya sumber pendapatan negara? Kerana keperluan mendesak untuk menampung kewangan negara. Baik, judi ni tak ada darurat tuan. Dia darurat ni dalam keadaan sampai tak boleh buat benda lain dah. Contoh yang kata babi tu tak ada binatang lain dah. Tak ada apa dah nak makan, tinggal babi sekornya. Contohnya ayak ni tak ada, tinggal arak satu-satunya. Satu-satunya. Kalau kita tak minum hak depan kita ni mati. Itu mana darurat. Tu pun kaedah darurat ni bukan ambil secara open, tidak. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat ni diambil sekadar yang perlu. Contohnya kita tak boleh tahan ni, dia dah mati ni. Arak minum. Okey, bolehlah bertahan ni, mentah nak dapat ayak lain boleh bertahan. Okey, cukup. Cukup dah. Cukup sekadar itu untuk menampung hidup kita. Jangan bila minum tu lega lah. Sedap pula. Kan? Sedap pula. Banyak lagi ada ni. Kita pun buh sikit lah. Buh sikit lagi tu dia jadi haram. Sebab apa? Darurat tu qadar biqadariha. Sebab tu dalam konteks judi ni takkanlah satu-satunya yang duk ada, sedangkan orang kata bersimpang siur cara nak mendapatkan duit ni macam-macam cara yang duk ada, bukan lagi sampai tahap macam tu. Jadi tak ada kaitan atau tak kena mengena yang perkara itu merupakan darurat. Baik. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Taala sekalian. Seterusnya soalan ustaz minta beri penjelasan isu di atas. Isu apa ni? Isu ada bagi video kat saya ni. Video apa Saya dalam handphone saya dah full sebenarnya. Video-video ni tak nak buka lah, buka lagi habis. Saya selalu nak kena delete. Saya tak tahulah dia punya banyak sangat. Kalau boleh tolong bagi soalan apa. Kan? Bagi soalan apa? Senang kita nak perjelaskan. Kan? Apa sebut isu je, isu apa kan, isu apa. Kalau sebut isu video ni nak kena buka video dalam masalah pula ni. Baik, isu sekarang ni macam-macam yang timbul. Ya. Accident. Penumpang yang kita bawa tu mati. Dan kita pula dikenakan puasa 2 bulan untuk setiap orang yang mati. Kifarat. Okey. Nanti kita jawab lepas ni, lepas tu kita tutup. Sebab dah masuk waktu Isyak. Jadi kita bagi laluan untuk azan Isyak dikumandangkan, dan insya-Allah saya akan jawab lepas azan Isyak. Lepas tu insya-Allah kita akan solat Isyak. Jadi saya bagi laluan dulu untuk azan Isyak dikumandangkan.
Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, respon kepada persoalan tadi yang ditanya, kalau dia bawa kereta accident mati, maka dia apakah dia bertanggungjawab untuk kena kifarat puasa 2 bulan berturut-turut? Baik, sebenarnya dilihat macam kita tengok tadi, apakah kecuaian itu berlaku pada pihak dirinya ataupun tidak. Dia bawa kereta, berhenti traffic light, pam, orang kereta melangkah, lori langkah belakang, mati. Dia bawa kereta, apakah dia kena kifarat? Tidak. Tidak. Kau tidak naya, tuan-tuan. Naya tak? Aku tak tahu apa pun. Aku bawa kereta elok, dah pakai semua cantik, ikut apa semua. Tiba-tiba kawan main hentam belakang, mati, aku pula kena. Apa kena mengenang aku? Itu kezaliman nama dia. Tak betul. Tetapi kalau dia cuai, di sini datang kecuaian dia. Dia bawa macam pelesit, panggil macam pelesit. Laju, pak, jatuh. Apa? Nak kata laju tak laju sampai kena mikrofon ni. Kan? Mati. Yes. Di situ dia bersalah. Bahkan di undang-undang pun dia bersalah. Kan? Dan dia dari sudut kifarah tadi, dia ada tahap-tahap dia mula bebas hamba tak ada kan, itu puasa. Puasa tu kan 2 bulan tu di atas kesalahan dia, dan di sini mendidik orang supaya dia tidak cuai. Dia bukan penyebab kepada kematian, walaupun dia bukan nak bunuh, tapi dia penyebab dengan cara kecuaian dia itu. Ya, dia perlu bertanggungjawab atas perkara tersebut kan? Tapi kalau dia bawa elok-elok macam biasa aja, tak ada apa pun, tiba-tiba bam mau bagi, itu insya-Allah dimaafkan. Ini mah tidak ada masalah. Ini juga dikiaskan, ada orang kata begitu juga doktor bedah, dia bedah mati, dia kena kifarat. Nanya, siapa tak mau jadi doktor bedah tu? Siapa tak mau jadi doktor bedah? Tapi kalau dia cuai, dia esok undang-undang masalah kalau dia cuai, betul tak? Tapi dia tak